Rentasan berita edisi 691 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Pemimpin PH pelik bin ajaib, Musa Aman bebas. Sanggupkah Muhyiddin patuh kepada gesaannya pada tahun 2015? Pakej rancangan ekonomi perlu dibentang di Parlimen. Duit peladang pun YB sanggup kelepet. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Tinggi dilaporkan melepas dan membebaskan bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman daripada semua 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berhubung kontrak konsesi balak di Sabah. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein membuat keputusan tersebut selepas diberitahu oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Azhar Abdul Hamid bahawa pihak pendakwaan menarik balik semua tuduhan terhadap Musa. Menurut laporan berita harian, bagi kes rasuah, Musa menghadapi 30 pertuduhan sebagai ejen Kerajaan Sabah, iaitu Ketua Menteri Sabah merangkap pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah secara rasuah memperoleh untuk diri sendiri suapan daripada 8 pemilik konsesi balak yang berjumlah $50.1 juta Amerika bersamaan $213.8 juta ringgit. Wang suapan itu sebagai dorongan untuk melakukan perbuatan berhubung hal ehwal prinsipalnya, iaitu memberikan kontrak konsesi balak Sabah kepada 16 buah syarikat. Perbuatan itu didakwa dilakukan di 8 bank dan institusi keuangan di Hong Kong, China dan Singapura antara 20 Disember 2004 dan 6 November 2008. Pertuduhan mengikut Seksyen 11(a) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 16 Akta yang sama. Bagi kes pengubahan wang haram pula, pertuduhan pertama dan ke-16, Musa didakwa membabitkan diri secara tidak langsung dalam transaksi pengubahan wang haram dengan mengarahkan Richard Christopher Barnes untuk membuka satu akaun di UBS AG atas nama lelaki itu bagi tujuan menerima hasil aktiviti haram. Beliau juga berdepan tuduhan alternatif iaitu menyembunyikan pemilikan hasil aktiviti haram berkenaan. Laporan juga menyebut bagi pertuduhan kedua hingga 9 dan 11 hingga 15, Musa didakwa secara tidak langsung membabitkan diri dalam pengubahan wang haram iaitu menerima sejumlah $37.845 juta Amerika bersamaan $161.3 juta ringgit daripada beberapa individu melalui akaun atas nama Barnes. Jumlah itu adalah daripada hasil aktiviti haram tertuduh. Manakala bagi pertuduhan ke-10 pula, beliau didakwa menerima $2.5 juta Amerika iaitu $10.65 juta ringgit atas sebab yang sama. Peguam bela Francis Ng Ek Guan dilaporkan sebagai berkata pihak pembelaan menerima baik keputusan itu kerana ia adalah adil dan tepat. Namun pembebasan tersebut dilihat dengan sinis oleh pemimpin Pakatan Harapan. Menerusi ciapan di Twitter, Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad melahirkan rasa hairan ekoran pembebasan Musa Aman daripada kesemua 46 pertuduhan terhadapnya. Demi menjadi PM, semua boleh dirunding. Bukan di Malaysia tapi di negara pasir berdengung yang diperintah oleh kerajaan tebuk dinding kerana tak ada pintu belakang, katanya, yang bermaksud Kerajaan Perikatan Nasional. Khalid juga menjangkakan situasi sama mungkin berlaku yang membabitkan Bosco. Bebas 46 tuduhan, semua 46 tak ada kes. Pelik bin ajaib. Hari itu Riza Aziz, sekarang Musa Aman. Selepas ini, Bosco. Soal beliau merujuk kepada Datuk Seri Najib Razak. Mei lalu anak tiri Najib, Riza Aziz, dilepaskan tanpa dibebaskan daripada 5 pertuduhan pengubahan wang haram yang berjumlah $248 juta Amerika bersamaan 1.08 bilion ringgit. Merujuk kepada kes Riza, Khalid menyindir Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Aziz. Goldman Sachs tawarkan 5 kali ganda jumlah fee yang diambilnya, iaitu $3 bilion Amerika untuk fee $600 juta Amerika, tetapi dikatakan tidak cukup.
Reza Aziz bayar hanya 1/3 daripada yang digunakan, dikatakan okey. Setuju teruskan dakwaan terhadap Goldman Sachs, setuju tuntut 5 kali ganda dari Reza Aziz, Chiap Khalid. Beliau mengulas kenyataan Tengku Zafrul enggan menerima tawaran daripada Goldman Sachs itu. Jika sekiranya ia $2 bilion Amerika, saya boleh katakan tidak. $3 bilion Amerika tidak, kata Tengku Zafrul. Beliau enggan menyatakan jumlah yang dapat diterima. Selagi jumlah itu bukan sesuatu yang kami rasa dapat kami terima, maka kami teruskan dengan kes perundangan, tegasnya. Begitulah tuan-tuan. Bila sudah berkuasa, yang hitam pun boleh dikatakan putih. Pada 7 Disember 2015, ketika Muhyiddin masih timbalan Perdana Menteri, beliau dilaporkan menggesa supaya Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib, bercuti semasa penyiasatan 1MDB bagi memastikan penyiasatan dapat dilakukan secara bebas. Beliau mahu Najib Razak melakukan tindakan yang betul demi kepentingan rakyat. Perkara ini banyak disebut oleh ramai orang. Saya nak tegaskan, bukan hak saya untuk meminta Presiden berundur, apalagi membuat desakan. Cuma ini adalah pandangan sebahagian besar daripada rakyat. Jadi apa yang boleh saya katakan kepada Datuk Seri Najib, it is your call, sir. Ask your moral conscience. Do the right things for the interest of the people and the country, katanya ketika menyampaikan ucapan di Kelab Sultan Sulaiman ketika itu. Beliau juga mendesak supaya ahli parlimen itu menolak pemimpin yang menjadi barah dan nanah. Biarlah saya berterus terang di sini, siapa yang menjadi barah dan nanah di dalam UMNO mesti ditolak demi menyelamatkan UMNO, Melayu dan negara. Barah dan nanah di dalam UMNO harus dibuang. Saya ingin cadangkan supaya Perdana Menteri berehat seketika. Biarlah siasatan berjalan dengan bebas, telus dan adil. Jangan timbul persepsi bahawa Perdana Menteri campur tangan dalam siasatan. Ambillah cuti sehingga kes selesai. Jika siasatan mendapati Perdana Menteri tidak terlibat, baliklah semula sambung tugas sebagai Perdana Menteri. Katanya yang dipetik M-Star Online pada 8 Disember 2015. Muhyiddin percaya dengan bercuti, nama Perdana Menteri dan imej UMNO dapat dibersihkan. Apa yang telah saya sentuh selama ini yang menyentuh soal kepimpinan adalah soal prinsip, katanya. Apabila didesak oleh Naib Presiden UMNO ketika itu, Datuk Seri Hishamuddin Hussein, lapor Ashrul Awani 12 Disember 2015. Sekarang apa sudah jadi? Pemuda Pakatan Harapan yang diketuai Timbalan Ketua Amanah Nasional Syazri Munir telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung penularan sebuah rakaman audio mirip suara Muhyiddin yang kini dikenali sebagai Scheme of Things. Rakaman video itu antara lain menyebut jika ahli Parlimen UMNO ditawarkan jawatan seperti menteri atau pengerusi syarikat berkaitan kerajaan GLC, mereka akan menyertai Perikatan Nasional. Apa yang beliau sebut itu kemudiannya dilakukan oleh beliau dengan begitu gairah selepas berjaya menebuk atap. Laporan SPRM itu menuntut agar rakaman audio itu disahkan dari segi ketulinannya dan identiti penuturnya. Seorang peguam, Aidil Khalid, dipetik sebuah portal berita Gemilang Daily pada 4 Jun sebagai berkata Muhyiddin disaran bercuti bagi membenarkan proses siasatan berlangsung secara adil dan bebas sehingga siasatan tersebut tamat. Hal ini bagi mengelak sebarang persepsi negatif berhubung kendalian siasatan kes terbabit. Keadilan bukan sahaja perlu dilaksanakan, tetapi ia juga perlu tampak dan ditampilkan. Saranan Aidil itu disokong oleh Peguam Kanan Hanif Katri. Katanya, walau apa sekalipun pihak berkuasa yang terbabit iaitu SPRM hendaklah diberi ruang lengkap untuk menyiasat perkara ini dan mengambil tindakan lanjut terhadap sesiapa yang terlibat melakukan sebarang kesalahan jika ada berdasarkan prinsip kedaulatan undang-undang. Namun sehingga kini tidak ada gerakan ke arah itu. Rakyat hanya mendengar seperti bunyi cengkerik di malam hari daripada pihak Muhyiddin. Jika pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri sanggup dikhianati, tidak mungkin Muhyiddin akan teguh bersama kenyataan yang dibuatnya sendiri pada Disember 2015 itu. Jika Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin benar-benar menjaga kepentingan rakyat, beliau hendaklah melakukan tindakan yang betul dalam semua perkara. Ini termasuk pakej rangsangan ekonomi dan penjana ini yang kesemuanya menelan belanja sebanyak RM295 bilion. Untuk rekod pada 27 Mac lalu, Muhyiddin menawarkan pakej yang bernilai RM25 bilion yang diperuntukkan sebagai bantuan one-off untuk meringankan beban keuangan rakyat golongan berpendapatan
pendapatan rendah. Berikutan itu, pada 6 April, Muhyiddin menawarkan pakej rangsangan ekonomi yang berjumlah 10 bilion ringgit. Difahamkan peruntukan ini adalah untuk subsidi gaji bagi syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS supaya dapat beroperasi dan mengekalkan pekerja mereka. Terkini pada 5 Jun, Muhyiddin menawarkan pelan jana semula ekonomi negara atau penjana yang berjumlah 35 bilion ringgit. Kita bersangka baik bahawa pakej rangsangan ekonomi ini mempunyai tujuan yang baik. Namun persoalannya, apakah peruntukan sebanyak 295 bilion ringgit ini sah untuk dibelanjakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang mendapat kuasa tanpa mandat rakyat, tanpa diluluskan oleh Parlimen? Saya mengulas mengenai pakej penjana yang diumumkan kerajaan dengan belanja yang begitu besar. Saya tidak berganjak soal ini bahawa ianya mesti diluluskan dan dibahaskan di Parlimen selaras dengan tekad kita menjadi negara yang demokratik dan ada accountability, kata Presiden Keadilan Merangkap Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan. Anwar menyeru supaya belanjawan itu dilaksanakan berdasarkan peraturan yang sah. Apakah kita belanja itu ikut peraturan yang sah, ikut kaedah yang sah supaya jangan ada kebocoran, ketirisan, kecurian, rompakan di tengah jalan? Apakah sampai ke kumpulan sasaran kita? Nah, ini soal-soal yang perlu dibahaskan di Parlimen atau dibuka secara lebih meluas. Persoalan tentang dari mana belanjawan itu didapati dan bagaimana ia akan diagihkan harus dijawab di Parlimen. Sementara itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim mempersoalkan sama ada Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin sebuah kerajaan yang sah yang boleh membelanjakan 295 bilion ringgit tanpa diluluskan oleh Parlimen. Ada hujah yang menyatakan Muhyiddin adalah Perdana Menteri yang sah kerana pada 1 Mac 2020 beliau telah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong berdasarkan perkara 40-2-A dan perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan. Perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat itu. Jelas Hassan Karim yang juga seorang peguam. Namun Hassan berkata, hujah tersebut benar hanya setakat isu pelantikan Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong berdasarkan perkara 40-2-A dan perkara 43-2-A. Tetapi sama ada Muhyiddin benar-benar mempunyai jumlah sokongan majoriti yang mencukupi di Dewan Rakyat perlu dibuktikan secara sahih di dalam prosiding Dewan Rakyat, katanya. Justru di sebalik pencak silat pemimpin politik, apakah yang dikehendaki oleh rakyat sebenarnya? Rakyat Malaysia mahu ekonomi yang mantap, kebajikan rakyat yang terjamin dan reformasi sistem tabik urus yang telus dan berintegriti. Menurut laporan statistik utama tenaga buruh di Malaysia, Mac 2020 yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah penganggur meningkat 17.1% kepada 610.5 ribu dengan kadar 3.9% daripada angka pada bulan sama 2019. Beban sara hidup rakyat makin meningkat akibat harga bahan mentah makanan harian naik mendadak. Rakyat bukan dengki kepada percutian menteri mahupun kos perkahwinan anaknya yang mencecah jutaan ringgit atau projek kereta terbang. Rakyat hanya mahu sebuah kabinet yang bertanggungjawab terhadap suara-suara kecil mereka tentang belanja anak-anak bersekolah, rumah untuk berteduh dan rawatan untuk mereka yang memerlukan. Bagi Pakatan Harapan, tunaikan janji sebelum pilihan raya umum ke-14 bukan melayan ego yang membengkak kerana ingin menjadi Perdana Menteri sehingga maut menjemput pergi. Rakyat mahu kepimpinan baru yang komited kepada reformasi total terhadap tadbir urus dan institusi negara. Tidak mengherankan apabila seluruh dunia menggelarkan kerajaan pimpinan Barisan Nasional sebelum pilihan raya umum ke-14 dahulu sebagai kerajaan kleptokrasi. Menurut Dr. Yaakob Sapari, duit peladang pun yang berhormat Datuk sanggup kebas. Laporan audit forensik yang dilakukan ke atas akaun milik Pertubuhan Peladang Kebangsaan atau NAFAS mendedahkan pertubuhan itu menanggung kerugian kira-kira 50 juta ringgit akibat penyelewengan pengurusan keuangan dan tadbir urus. Perkara ini didedahkan oleh pengerusi ahli jemaah pengarah NAFAS di zaman pentadbiran Pakatan Harapan, Datuk Fahrul Razi Muhammad Zawawi. Beliau berkata hasil audit forensik yang dijalankan sebuah firma audit antarabangsa, 7 kes
dikesan menyalahi tata cara keuangan dan tadbir urus syarikat. Pembelian bangunan yang menempatkan ibu pejabat Nafas di Kota Damansara yang dibeli dengan harga lebih tinggi daripada harga pasaran menyebabkan pertubuhan ini dianggarkan mengalami kerugian kira-kira 11 juta ringgit. Bangunan ini dibeli pada 2014 dengan harga 59.8 juta ringgit walaupun harga tawaran asal adalah 48.5 juta ringgit. Apa yang meragukan apabila bangunan ini dinilai pada harga 57 juta ringgit oleh penilai swasta. Katanya pada sidang akhbar mengenai laporan audit forensik itu, lapor sidang harian 22 Februari 2020. Pembelian ladang kelapa sawit di Sungai Karak pula, kata Fahrul Razi, mengakibatkan Nafas rugi kira-kira 12 juta ringgit. Bila mendedahkan pada tahun 2016, Nafas membeli ladang kelapa sawit di Sungai Karak pada harga yang lebih tinggi berbanding harga pasaran. Ia dibeli dengan nilai 135 juta ringgit selepas ditawarkan pada harga 145.4 juta ringgit. Bagaimanapun, penilaian yang dibuat Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH mendapati nilai sebenar ladang tersebut adalah 122.8 juta ringgit katanya. Bila mendakwa wujud campur tangan pihak tertentu dalam urusan jual beli. Kes berkenaan juga telah dilaporkan kepada Pendaftar Pertubuhan Peladang dan dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kata Fahrul Razi lagi, hasil audit turut mendapati terdapat konflik kepentingan dalam pembelian hartanah dimuar oleh Nafas Feed Mills Sdn Bhd atau NFSB. Menurut beliau, hartanah melibatkan tanah, bangunan dan mesin itu dibeli dengan harga 14.5 juta ringgit lebih tinggi daripada penilaian JPPH iaitu 11.7 juta ringgit. Selain itu, menurutnya kecuaian dalam urusan pembelian baja dan stok jualan Nafas turut dikesan. Kenyataan itu dibangkitkan semula oleh Dr. Yaakob Sapari dalam Facebook beliau. Menurut beliau, YB Melayu sanggup makan duit haram rasuah sehingga sanggup kebas duit Nafas yang dianggotai oleh ahli-ahli peladang seramai 950,000 orang. Katanya, pembelian bangunan itu satu daripada penyelewengan yang didedahkan. Nafas telah digantung oleh LPP selama 6 bulan kerana salah laku jemaah pengarahnya. Ini baru satu kes, banyak lagi boleh saya kongsikan, ujarnya. Namun kini kerajaan yang sama yang dahulu mengkelepek duit peladang kembali memerintah negara. Paling mengecewakan, kerajaan ini dipertahankan dengan begitu bersungguh-sungguh oleh parti politik yang kononnya mengamalkan pimpinan Islam dan memperjuangkan Melayu. Kita semua tahu, hampir kesemua peladang dalam Nafas adalah orang Melayu yang beragama Islam. Tidak nampak lagi SPRM akan bertindak terhadap para pengkelepet ini. Adakah anda masih mahu menyokong kerajaan yang korup? Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.